أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الوافي بسم الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekali lagi sahabatnya. Tadi line off, terhenti sekejap. Line off. Okey, tempat pakai data lah. Okey, hari ini kita bicara mengenai mengapa pengamal homeopati tidak boleh digelar doktor. Nah, ini banyak isu di kalangan pengamal homeopati di Malaysia. Dibawa kepada Majlis Perubatan Homeopati Malaysia pun ditegaskan tidak boleh digelar doktor. Memang pun itu hakikatnya, itu hakikat. Sebab doktor ini diberi hanya mereka yang ada PhD, filosofi degree. Sesetengah orang juga mempertikaikan doktor perubatan biasa seperti MBBS digelar doktor. Tapi masyarakat dunia perubatan umumnya boleh menerima mereka yang mendapat MBBS dipanggil doktor. Sebab mereka mendapat degree, bachelor degree in medicine dan juga bachelor degree in surgery. Jadi dua-dua itu ada dalam MBBS. So, umumnya kalau anda hendak digelar doktor, anda harus belajar dan memiliki ijazah MBBS. Itu hakikat. Hakikat yang tidak boleh dielakkan. So kalau ada isu boleh bangkitkan boleh bangkitkan apa masalahnya. Okey. Kita sebagai pengamal homeopati hanya dibenar untuk disebut pengamal ataupun practitioner ataupun homeopath. Homeopath, cuba lihat dalam buku kamus istilah perubatan homeopati. Homeopath merujuk kepada ahli homeopati. Seseorang yang ahli atau boleh disebut sebagai pakar dalam bidang perubatan homeopati. So itu adalah homeopath. Homeopath diterima di mana-mana. Kita boleh guna ahli homeopati, tidak ada masalah. Tidak. Maknanya kita mahir lah. Berbanding dengan orang lain, kita pakar dalam ubat-ubat homeopati, pakar dalam membuat preskripsi, pakar dalam membuat konsultasi, pengambilan kes. Kita boleh disebut sebagai pengamal. Tidak ada masalah. Tapi untuk memegang title doktor, itu tidak boleh. Okey. Di kalangan pengamal homeopati, katakan kita ada persidangan, ada apa-apa yang tidak melibatkan orang lain. Bagi saya lah, nak gelar doktor homeopati, DRH ke, boleh. Tapi itu hanya di kalangan pengamal homeopati. Bila kita bicara dengan orang luar, masyarakat umum, kita tak boleh sedahkan kita sebagai doktor homeopati. Walaupun kita sebut DRH. Bukan DRH, ada tambah H. Orang lain tak ada tambah H, kita ni ada tambah H. Hakikatnya tak boleh. Dan sampai sekarang pun tidak ada seorang pun pengamal homeopati dibenarkan mengguna DR bracket H. Tak ada. Dahulu kalau kita lihat dari segi sejarah, di Malaysia, apabila Dr. Burhanuddin Dr. Burhanuddin ingin menghantar surat pertanyaan kepada kementerian di Singapura, mendapat keizinan untuk mengajar dan supaya anak muridnya boleh belajar homeopati. Dijawab bahawa maknanya lebih kurang amalan homeopati ini bukan di bawah sistem perubatan. So, mereka tidak boleh digelarkan sebagai doktor dan juga tidak tertakluk kepada peraturan
Kementerian Kesihatan. Kerana itu, Dr. Burhanuddin dan murid-murid dia teruskan program pengajaran dan pembelajaran homeopati tanpa diganggu. Sebab dia di bawah bidang yang berlainan daripada perubatan arus perdana. So, itu ialah yang berlaku sehingga ke hari ini hakikatnya. So, boleh belajar homeopati. Seperti juga kita boleh belajar herba, belajar acupuncture dan lain-lain. Cuma isu sekarang ni, arahan daripada WHO lah juga supaya kerajaan menyelaraskan semua amalan perubatan di bawah satu badan. Saya tak pasti dia, saya bukan baca dengan detail pun. Tidak jelas lah sama ada di bawah Kementerian Kesihatan atau di bawah kerajaan, bawah agensi mana. Maknanya hendak dikawal perubatan tradisional dan perubatan yang lain daripada perubatan arus perdana. Itu matlamat WHO lah. Tu kalau kita lihat balik kepada apa yang dijawab oleh pihak kerajaan dan kementerian di Singapura pada zaman Dr. Burhanuddin, zaman belum merdeka lagi, jelas boleh mengamal tanpa tertakluk kepada peraturan perubatan semasa. Dan sepatutnya begitulah. Tahun 80-an dulu, 70-an, 90-an, kita ramai orang yang tubuhkan persatuan homeopati, ramai yang mengamal bawah persatuan. Soal jual beli bahan-bahan ubat homeopati pun tidak dikawal. Dan itu sebenarnya kita lebih bebas sebenarnya. Tapi pada masa itu memanglah ada orang yang nak digelar doktor, ada orang yang tidak, ada yang meletak pada name card dia doktor, ada yang biasa. Itu masing-masing lah sebab tidak ada kontrol. Ada kelebihannya, ada kebaikannya dan ada juga keburukannya. Satu memanglah CJ homeopati ini tidak diiktiraf lah pada peringkat itu. Secara akademik tidak diiktiraf. Sebab lagipun CJ kebanyakan dikeluarkan oleh Persatuan Homeopati. Melainkan mereka yang belajar di luar negara, di universiti atau institusi luar negara, mereka dapat CJ dari luar negara yang diberikan oleh institusi. Tapi dalam Malaysia diberi oleh persatuan. Itu satu keganjilan lah. Bila persatuan yang mengeluarkan CJ, sepatutnya institusi. Dan mungkin itu adalah satu upgrade lah apabila kita sekarang ada universiti yang mengeluarkan CJ. Tapi sama ada universiti ataupun bukan universiti, bagi BHMS, Bachelor in Homeopathic Medical Science, tidak boleh digelar dengan panggilan doktor di luar. Cuma saya lah, bagi pendapat saya, seharusnya kita tidak berada di bawah Kementerian Kesihatan. Kementerian Kesihatan secara umumnya dia menjaga kepada urusan perubatan arus perdana. Kita sepatutnya satu yang belajar itu berada di bawah MQA, di bawah kementerian yang bahagian akademik. Tetapi untuk amalan itu dia mesti ada satu kementerian yang khusus untuk mengawal amalan perubatan selain daripada perubatan alopati. Selain daripada perubatan moden, ada satu kementerian seperti yang berlaku di India, Ayush government tu, untuk Ayurveda, untuk herba, untuk homeopati, banyak-banyak. Semua amalan perubatan tu di bawah satu kementerian. Saya yakin dan saya percaya lebih berkesan dan pembangunan amalan perubatan alternatif akan lebih baik kalau berada di bawah satu kementerian yang berbeza. Maknanya dia boleh buat keputusan sendiri untuk isu-isu berhubung dengan perubatan alternatif. Memanglah dia kecoh sedikit sebab banyak sistem perubatan di bawah satu kementerian. Tapi bagi saya dia lagi kacau apabila berada di bawah Kementerian Kesihatan yang sekarang fokus dia kepada amalan perubatan moden alopati. Dan dia nak jaga juga sektor atau bahagian-bahagian yang bukan alopati. Jadi itu masalah.
Soal gelaran doktor tu tidak ada masalah. Buat aja kementerian lain tapi jangan panggil doktor, tak ada masalah. Panggillah pengamal ke, panggillah apa ke. Orang yang mula-mula mempraktik homeopati dulu-dulu zaman Dr. Haniman memang mereka semua ada medical degree. Dr. Haniman pun ada MD kebanyakannya. Ada medical degree. Sekarang ni MBBS kebanyakannya. So, semua orang belajar homeopati zaman Dr. Haniman itu adalah doktor-doktor. Saya berapa kali cakap. Kawan-kawan Dr. Haniman pun doktor. Orang baru yang datang jumpa dia nak belajar pun doktor. Semuanya doktor perubatan. Sebab Dr. Haniman pun seorang doktor. So, orang yang nak belajar pun kebanyakan doktor. Dan mereka melihat satu kelebihan mengetahui amalan homeopati ini dalam perubatan. Tapi cuma berlaku satu kes apabila Dr. Haniman meninggal. Sebab sewaktu beliau sebelum meninggal, beliau rapat dengan isteri barunya. Isteri barunya membantu dia dalam membuat rawatan kepada pesakit. Membantu dalam memberi ubat, membantu memperhatikan semua konsultasi yang dibuat oleh Dr. Haniman. So, banyak sangat ilmu dan dia belajar daripada amalan rawatan yang digunakan oleh Dr. Haniman. Sehingga apabila Dr. Haniman tidak ada, ramai orang mana pergi dah tadi. Ada saya rujuk tadi, dah pergi dah. Oh. Page mana satu pun tak tahu. Tak boleh nak rujuk. Mana? Seronok juga. Tengok cerita court case. Tengok court case tadi. Court case apa? Court case Melanie Haniman. Ada. Bukan yang story about diri dia, tapi tentang prosecution ataupun dakwaan yang dibuat terhadap Melanie Haniman. So, Melanie Haniman ni isteri kepada Dr. Haniman ni mempraktik homeopati selepas Dr. Haniman meninggal. Sebab dia yang membantu Haniman dalam proses rawatan pesakit. So, beliau tidak ada degree dalam MD, dalam kedoktoran. Tetapi beliau dianugerahkan Doktor in Homeopati oleh Akademi Homeopati di Pennsylvania. Itu yang dia ada. Sebab itu, beliau mempraktik homeopati. Kita tidak dimaklumkan sama ada beliau mengguna perkataan doktor ataupun tidak, tapi beliau mempraktikkan. Dan mempraktik perubatan ini tidak boleh dibuat oleh selain seorang doktor. So, akibatnya beliau didakwa sebab mengamalkan amalan perubatan tanpa title, tanpa dapat ijazah kedoktoran. Okey, so itu yang keadaan yang berlaku. So, beliau Melanie Haniman ini didakwa. Dan dalam pendakwaan itu, beliau memaklumkan pihak kepada mahkamah bahawa beliau mempunyai ijazah, iaitu doktor dalam homeopati. Okey. So, masyarakat pada masa itu memanglah mengutuk Dr. Melanie Haniman ini kerana dia mengamalkan perubatan dan memperoleh duit hasil daripada amalan perubatan itu tanpa sijil yang diiktiraf. Sijil dalam perubatan. So apa yang berlaku? Cuma masalahnya
Ubat-ubat yang diberi oleh Melanie itu tidak di-charge. Melanie Hanneman tidak charge harga kos ubat-ubat dia. So kerana dia tidak charge harga ubat-ubat dia, jadi dia tidak dijatuhi hukuman. Okay? Dia hanya dikenakan perlu membayar denda. So beliau membayar denda itu. Tapi beliau terus memberi konsultasi kepada mereka yang memerlukan rawatan. So itu adalah event pertama, court case pertama berhubung dengan seorang yang tidak ada ijazah kedoktoran tapi mengamalkan perubatan. Dan itu juga adalah sampel atau contoh pada apa yang berlaku kepada kita hari ini. Kita mengamalkan amalan perubatan tetapi bukan perubatan arus perdana. Sekiranya kita mempreskripsi ubat-ubat yang digunakan oleh doktor perubatan arus perdana, kita pasti salah. Jadi jangan sekali-kali anda preskripsi paracetamol, ubat-ubat yang dijual di farmasi, tak boleh. Pengamal homeopati tak boleh jual ubat-ubat itu sebab kita bukan doktor perubatan. Untuk memberi rawatan homeopati tidak ada masalah. Dan sebab itu juga dia tidak boleh digelarkan dengan gelaran doktor. Pengamal homeopati okey. Walaupun ijazah kita yang diberikan oleh satu institusi homeopati dan diberi gelaran Doctor of Homeopathy, kita tak boleh menggunakan gelaran doktor. Tetapi dalam satu persidangan seperti yang biasa berlaku, persidangan homeopati antarabangsa kita nak panggil doktor, tidak ada masalah dalam kalangan pengamal homeopati. Bila dalam masyarakat umum, kita tidak boleh dipanggil doktor. Sebab itu, kita tak boleh letak name card, business card kita dengan title doktor. Itu adalah salah. Lebih baik kita letak HP, Homeopathic Practitioner, Zainal bin Keling umpamanya. Okay, no problem. Itu tak ada. Jadi saya melihat benda ni dari sudut lebih selamat, jangan guna perkataan doktor. Saya sendiri dalam sejarah, saya tak pernah tulis perkataan doktor. Business card pun tak ada doktor. Buku-buku saya pun tak ada doktor. Dr. Muhammad Hatta tak ada. Tak ada, saya tak pernah guna. Walaupun ijazah saya, yang dianugerahkan oleh British Institute of Homeopathy, sebab dia orang yang dapat diploma diberi title DI Home, Diploma in Homeopathy, Homeopathic Medicine. Tapi mereka yang ambil kedoktoran diberi HMD, okay, Doctorate in Homeopathic Medicine. Tapi itu adalah ijazah yang dianugerahkan, bukannya kebenaran untuk menggunakan title doktor di kalangan masyarakat awam. So kita boleh guna. Sebab itu dalam buku-buku saya yang terbit sejak dari awal 1997 sehingga ke hari ini, saya buat belakang tu HMD. Maknanya Doctorate in Homeopathic Medicine. Tapi kita tak guna title doktor. Sebab dia anugerah dalam sijil atau ijazah itu adalah anugerah untuk gelaran kita. Dan disebut di situ. Dalam surat kepada saya, British Institute of Homeopathy, dia ada sebut di situ, anda dibenarkan untuk menggunakan title HMD. Itu jelas. Dibenarkan untuk guna. Tapi bukan untuk gelaran doktor. So kita boleh guna. Sebab itu buku-buku saya belakang saya tulis HMD. Dan itu adalah lebih terhormat. Dan orang juga respect. Dia faham bahawa anda memperoleh ijazah sekian, sijil sekian. So dia refer apabila nak merujuk kepada anda, dia boleh refer belakang dia HMD. Maknanya dia hormat kepada anugerah yang anda terima. Tapi untuk beri gelaran doktor, itu isu lain. So lebih baik. Di kalangan guru pelajar, sebagai hormat dia nak beri title doktor ke, haji ke apa, terpulang. Itu soal lain. Tapi dalam hubungan dengan orang awam, masyarakat sekalian,
Mengguna perkataan doktor itu akan mengelirukan antara doktor perubatan biasa dengan doktor perubatan alternatif. So, jangan gunakan. Seronok macam mana pun jangan gunakan. Bagi saya itulah pandangan saya. Waalaikumsalam semua sahabat ya. Jangan gunakan. Jangan membebankan diri kita dengan masalah yang tidak perlu. Tidak pun terjejas kaedah ataupun sistem rawatan kita kerana kita tidak bergelar doktor, tidak terjejas, tidak ada isu. Kita boleh amal seperti biasa. Dan kenapa kita nak involvekan diri kita dengan masalah yang masyarakat tidak reda. Jadi jangan libatkan. Saya minum air kosong Pagi tadi pergi minum dengan sahabat kopi di kedai ni keras sikit. Kopi yang pelik sikit. Dan saya balik minum ambil madu. Bagus kita ambil madu yang asli Beli madu yang dibuat daripada lebah yang liar, lebah yang di hutan, itu sangat bagus. Sangat baik. Saya memang amalkan itu. Sangat bagus. So, berbalik isu kedoktoran ni. So, kita ni dalam ilmu perubatan yang kita amalkan sebagai perubatan alternatif, kita tak perlu kepada doktor. Sama ada kita amal acupuncture ke, chiropraktik ke, sebarang amalan. Melainkan kita ada degree yang melayakkan kita digelar doktor. Satu MBBS, satu lagi ialah kita ada PhD. Melainkan ada institusi yang besar, dia memberi pengiktirafan atas sumbangan anda selama ini. Katakan anda menulis 30 buah buku. Sepanjang karier anda, tulis 30 buah buku. Satu universiti panggil untuk anugerahkan ijazah doktor kehormat. Okey? Boleh guna perkataan doktor selepas itu. Orang nak guna atau tidak, itu soal kedua. Tapi maknanya boleh. Seperti Profesor Dr. Hamka. Dr. Hamka pun ijazah kedoktoran yang dianugerahkan. Saya boleh guna perkataan doktor. Tidak ada masalah. Dan Allah yarham Dr. Burhanuddin Al-Hilmi. Beliau juga banyak mendapat anugerah, termasuk anugerah Doctor of Naturopathy. Tapi ada anugerah PhD. Bila ada PhD boleh dipanggil doktor, tidak ada masalah. Itu Doctor of Philosophy Saya punya ini tak buat catatan ni, komputer ni gelap je. Saya punya guru Dr. Tiu Lian Eng. Dia memang semua buku dia ditulis doktor. Tapi beliau ada PhD Dr. Tiu Lian Eng, dia ada PhD. Saya kurang pasti PhD dari universiti mana. Cuma saya ingat semasa saya belajar dahulu. Memang di dinding dia ada ijazah. Doktor ke ataupun MDH ke, saya kurang pasti. Saya tak ingat dah. Dari University of Chicago. Amerika Syarikat. Ada. Itu sesuatu yang sebenarnya kita harus korek lah. Kita harus mencari, mendalami. Itu kelemahan saya lah. Saya tidak sempat. Sebab dulu kita tidak fokus untuk mencari susu galur ataupun kelayakan seseorang. Sekarang saya rasa betapa ruginya kita kerana kita tidak menyelongkar apa-apa di belakang guru kita ke, persatuan kita ke, susur galur dia tu, punca dia yang kita katakan lineage. Dari mana dia dapat? So itu satu kerugian lah. Saya akan balik ke Kota Baru dalam masa 2 minggu ni. Mungkin kalau sempat saya nak cuba cari di mana rumah Dr. Tiu. Mungkin beliau sudah meninggal, tapi nak cari jugalah di mana mungkin beliau ada meninggal sesuatu.
yang berharga yang mungkin kita boleh dapat. Yang saya pasti semasa saya jarang jumpa beliau dulu, sebenarnya saya 2-3 kali juga pergi ke klinik Akademi Homeopati Terengganu. Walaupun saya sudah keluar, dapat ijazah dari tempat lain. Saya pergi juga ziarah, saya jumpa, saya berborak dengan beliau. Dan bila berjumpa dengan beliau, beliau selalu memberi saranan. Antara saranan yang beliau beri kepada saya ingat ialah dia kata, kalau you nak lihat baca Pretori, you beli buku Nier, nama pengarang buku tersebut. Saya tak ingat dan saya tidak refer, saya lebih suka kepada Ken, Dr. Ken pada waktu itu dan Dr. Boric. So saya lihat buku tu dan saya pun lihat juga di kedai tapi saya tidak kurang berminat. Beliau kata lebih mudah untuk refer pada ni. Dia tak tanya pun saya ada ijazah ke apa ke, terima dia gimana ke. Tapi dia bersikap sebagai seorang guru, dia menganggap saya murid. Itu ya, saya ingat itu mungkin last sekali saya jumpa dia di Gong Kapas, Kuala Terengganu. Itu beliau hebat lah, dia suka kongsi ilmu. Yang menyebabkan saya kurang rapat dengan dia tu sebab di hujung sewaktu sebelum saya meninggalkan Terengganu dan terpaksa pindah ke Selangor. Sebab masa itu beliau banyak promosi ubat-ubat herba Yunan. Adalah saya masuk kelas belajar ubat herba Yunan dan belajar diagnosis sikit, iaitu iridologi. Masa itu iridologi mula popular lah. Dan beliau mengajar basic iridologi. Baguslah. Mudah beliau cara kaedah dia ajar iridologi untuk orang-orang baru tu sangat mudah. Memudahkan kita faham. Selepas tamat iridologi tu, lepas tu ada beberapa kelas lagi saya pun meninggalkan Terengganu. Datang ke Banting. Selepas saya dapat diploma tahun 1993, saya buka rawatan di rumah Taman Seri Putera. Lama kelamaan ramai orang datang. Semasa saya 2 tahun tak dapat HMD. Saya dapat diploma 1994, HMD 1996. Okey, 96 97 saya terbitkan buku. Okey. So semasa ada HMD tu saya banyak menulis lah. Ada keluar dalam surat khabar, ada 2-3 kali lah keluar kenyataan saya dalam akhbar, dalam berita harian, di ruangan pendapat pembaca. Dan memang selepas itu ramai orang kontak saya sebab saya tinggal nombor telefon bila bersoal jawab dengan doktor pada masa itu. Ada seorang doktor yang memberi komen yang tidak baik mengenai homeopati, so saya jawab dalam surat khabar. Selepas itu ramai jugalah yang menelpon saya. Zaman itu tak ada handphone, telefon ada kat rumah. Telefon kat rumah atau di office. So banyak, saya banyak juga. Itulah pengalamannya, pengalaman awal. Tapi kita pun, mana kita guna perkataan doktor? Tak ada. Kita guna nama kita saja. Dan sebenarnya tulisan kita tu, kalau bagus, orang yang memberi pandangan yang baik tau. Okay? Mereka telefon, bertanya, ataupun kalau dia nak beri pendapat, dia kata bagus, jawapan itu bagus, boleh menjelaskan apa homeopati sebenarnya. Itu satu yang positif lah bila kita menulis. Zaman itu mana ada internet lagi, tak ada orang menulis. Zaman sekarang semua orang menulis dalam media sosial. Zaman tu mana ada media sosial, mana ada nak keluar surat khabar pun kena dinilai oleh sidang pengarang. Kalau tak berapa bagus, dia tak siar. Ataupun siar yang sudah diedit. So yang saya hantar tu memang disiar penuh. Alhamdulillah. Ramai dapat respon yang positif. Dan kita boleh mendedahkan kepada masyarakat apa sebenarnya homeopati. Bila kita cuba mempertahankan praktis homeopati berbanding dengan kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh doktor perubatan biasa yang memandang kecil pada amalan perubatan homeopati.
Okay, artikel tu ada saya simpan. Saya ingat kat Kota Baru saya letak di dalam, saya laminate bahan itu. Di sini saya ingat saya tak pasti saya bawa ke tidak. Dan cuma saya ada satu, saya tengok bila saya belik-belik buku kat atas, saya tengok ada satu artikel jawapan sedikit. Ada keluar dalam surat khabar juga isu semasa mula-mula Viagra. Ubat Viagra tu popular tahun 97 ke 98 macam tu lah. Ada keluar dalam berita harian, ada tulisan saya situ. Seronok juga bila kita tengok bahan-bahan lama kita ni. Ada kita komen juga, dia disebut. Kita sebut saranan, mungkin saranan daripada amalan herba mana yang nak pakai. Masa itulah. Masa itu juga popular satu remedi yang disebut yohimbinum. Siapa yang keluarkan, saya ingat pihak persatuan masa itu keluarkan bahawa ada satu remedi yang bagus untuk kekuatan seksual disebut yohimbinum. So yohimbinum ni adalah rare remedies, remedi yang jarang-jarang diguna, jarang kita letak di klinik homeopati pun jarang kita letak. Tidak begitu. Tapi masa itu sebab orang duk sibuk dengan Viagra, so orang bicara mengenai ubat-ubat seperti tongkat ali, ginseng dan sebagainya. So tiba-tiba keluar yohimbinum. Orang persatuan lah yang keluar ni. Orang persatuan ni bila dia keluar, dia jadi bahan tu jadi popular. Seperti juga dulu pernah dikeluar pasal Sigium jambolanum dulu. Persatuan juga yang keluarkan. So dia popular untuk isu-isu yang berkaitan dengan kencing manis. So yohimbinum ini pun satu. Dan saya pun, sebab yohimbinum ni sudah popular, saya masuk juga dalam buku saya yang bakal diterbitkan, satu remedi yang nama yohimbinum. Sebenarnya sebab saya nak perbanyakkan bahan-bahan ubat dalam materia medika, bab materia medika, so saya masuk satu remedi di situ, yohimbinum. Bila kita boleh guna. Sebenarnya banyak remedi berkaitan dengan isu-isu seksual ni pun banyak, dalam homeopati pun banyak. Cuma sebab kita bergantung kepada simptom. Jadi kalau kita sengaja ambil untuk senjata kita jadi kuat, saya tak fikir dia menjadi. Tapi kalau kita guna untuk satu rawatan tertentu, insya-Allah kalau kena, maknanya seraksi dengan orang tersebut, dia menjadilah. Remedi yang biasa-biasa pun. Sebab itu homeopati ini dia merawat secara holistik. Saya pernah merawat seorang yang menghadapi masalah angin. Okay. Dan apa remedi saya bagi Lyco saja, Lycopodium. Lycopodium ni bagus juga untuk orang yang ada masalah angin. Orang masalah angin terutama di bahagian kanan itu bagus dengan Lycopodium. Bahagian kanan bawah kalau lebih spesifik. Dan seorang sahabat bila saya beri remedi tersebut, 2-3 hari dia bercakap, dia kata tak boleh nak tutup seluar dia. Seluar dia tak boleh nak zip, dia kata. Sebab benda tu menonjol saja. Menonjol saja. Itu maknanya remedi itu match, seraksi dengan dia. Bukanlah kita boleh bagi sembarangan Lycopodium untuk semua orang, untuk kuat tenaga dia, untuk benda tu bertahan lama. Tak ada. Tapi kalau dia seraksi, memang dia menjadi. So Lycopodium ke, yohimbinum ke, ginseng ke, apa yang kita pakai tu, kalau dia match dengan orang tersebut, dia adalah ubat yang seraksi. InsyaAllah. Kalau selama ni dia lemah, benda tu menunduk, dia akan naik tegak. Tapi kita tidak boleh nak bahagi semua orang lah. Sebab tu homeopati ni bukan satu sistem yang kita boleh merawat penyakit. Penyakit impotensi. Impotensi ni maknanya mati pucuk. Kita kena study dia punya simptom. Simptom orang tersebut. Kalau kita study dengan betul simptom yang dialami oleh orang tersebut dan remedi yang kita beri itu tepat, remedi apa sekalipun, dia akan memperbaiki masalah sistem badan dia yang rosak. Dan dia menjadi power, semua power lah.
bukan alat sulit saja, semua bahagian lain dia power. Maknanya dia bertenaga, sihat, boleh buat kerja, tidak ada masalah sakit demam, yang ringan ke yang berat ke tak ada. InsyaAllah. Sebab itu prinsip undang-undang seleksi mendapatkan remedi yang paling baik. Memberi remedi memberi satu remedi yang paling seleksi yang kita sebut sebagai remedi minimum kepada seseorang pesakit, insya-Allah banyak masalah kesihatan dia selesai. Tapi itu pun tak semestinya dia dia dipanggil doktor. Orang yang ada doktor pun belum tentu boleh merawat masalah mati pucuk seseorang. Viagra pun bukan untuk rawatan mati pucuk. Itu berlaku secara sampingan. Dia untuk masalah lain. Masalah lain berhubung dengan orang masalah sakit jantung. Masalah lain. Tetapi dia memberi kesan juga kepada alat kelamin dia. Itulah hakikatnya sebenarnya Viagra. Sebab tu tak semua orang boleh guna Viagra. Orang-orang tertentu sahaja guna. Tapi ada orang kita ni bila dia dapat cerita bahawa Viagra ni boleh membantu mengeraskan, terus semua orang pergi nak beli. Tak kira lah latar belakang sakit dia apa, dia nak pergi beli saja. Ini masalah orang kita, orang Melayu, orang-orang yang mudah terdorong untuk berbuat sesuatu tanpa dia perlu siasat lebih lanjut. Okey. Itu hakikatnya. So, dalam homeopati ni satu je yang penting, kita beri rawatan secara holistik, insya-Allah. Yang lain akan follow. Yang lain akan follow. Okey, itu sembang-sembang kita hati-hati. Itu sembang kita pagi ini berkaitan dengan, khususnya berkaitan dengan boleh tak kita panggil doktor. So saranan kita untuk di peringkat awam tidak kita gunalah perkataan itu. Tidak disarankan oleh majlis, tidak disarankan oleh persatuan, tidak secara personal pun saya tidak sarankan. Untuk di kalangan kawan-kawan sama nak panggil kita seronok-seronok suka-suka tidak ada masalah. Dalam surat menyurat jangan guna, dalam name card, dalam name card pun jangan guna, DRH jangan guna, tak perlu pun. Tulis HP pun okey, tak tulis pun tak apa, buat nama seperti biasa saja. Tapi di belakang tu dalam kurungan boleh sebut AP Home ke MDH ke HMD ke DI Home ke, yang tu boleh sebut, tidak ada masalah. Jadi orang yang tengok pun dia faham lah. Maknanya bila dia orang dalam lapangan yang sama, dia akan dia tunjuk rasa hormat, dia panggil doktor. Ini kadang-kadang saya pun buat rimas. Student di college pun ada yang jumpa, dia panggil doktor. Jadi saya kata, tak apalah, setakat nak jemput kenduri ke apa ni tak payah. Panggil encik, panggil cikgu, panggil apa. Tidak ada masalah. Okey. Sebab dia respect. Bila dia tengok FB kita, dia respect. Mungkin sebab kita punya story, kita punya cerita ini boleh menarik dan ada orang pula yang respect. Dia pun nak beri respect. Jadi kita pun tengok keadaan, kita kata tak perlulah. Kadang-kadang dia nak sebut, dia nak refer bila dia nak bertanya pasal ilmu perubatan homeopati. Dia nak panggil perkataan doktor, tidak ada masalah. Tapi bukan untuk umum, untuk masyarakat awam kita nak panggil doktor bagi orang-orang dalam bidang rawatan alternatif. Melainkan orang tersebut ada PhD. Di name card dia ada kurungan, dia ada PhD. Universiti mana? Itu okey. Okey, so itu dapat nama remedi, 2 nama remedi hari ni. Tak apalah. Dalam buku tu ada insya-Allah. Sebab ada 35 remedi, dulu ada 20 lebih saja. Ada kita tambah sikit.
boleh tambah banyak, tetapi sebenarnya buku tu lebih kepada buku pengenalan untuk kita kenal remedi secara ringkas. Seperti kita kenal 18 remedi dalam kuliah Introduction to Homeopathy. Cuma yang ni kita banyakkan sikit. Mungkin struktur dalam kursus pengenalan kepada homeopati itu kita boleh ubahlah sikit untuk masa akan datang, supaya banyak kita boleh cerita. Setakat ini struktur dalam Introduction to Homeopathy kita beri basic. Walaupun basicnya lebih luas berbanding dengan kursus sehari. Kita buat 16 jam selama 5 minggu. Dan yang akan buka lagi 2 minggu ni, 3 minggu ni, hanya 4 kali je jumpa. Maknanya sebulan ada 4 kali untuk Google Meet. Dan mungkin 7-8 kali untuk live. Maknanya 8 jam, 16 jam juga. Cuma kita pendek sebab komitmen untuk 5 minggu tu tak bersesuaian ni. Panjang sangat. Kadang-kadang kita ada hal. So kita buat 4 minggu. InsyaAllah. Okay. So itu saya pun hari ni dah ada nak pergi esok, walaupun esok cuti, tapi nak settle semua yang orang pesan-pesan ni. Nak hantar ke pejabat pos lah. Tak payahlah hantar JNT apa semua ni, musim-musim perayaan Cina ni. Banyak stok dia bila hantar dengan JNT. Okay, so itu sembang kita pagi ni. Esok insyaAllah boleh sembang lah. Saya masa free saya buat jugalah. Tak cuti lah. So yang ni saya ingat minggu ni dah hari ke-8 dah hari ni. Kita tak cuti kalau saya ingat. InsyaAllah lah. Besok pun tidak ada masalah. Sebab mungkin hujung minggu nanti saya nak balik Kelantan. Ada urusan, ada aksiden. Urusan saudara aksiden pun ada. Dah disarankan remedi tertentu. Selain pergi rawatan hospital, kita saran juga. Dan selain itu, bolehlah kita... Waalaikumsalam Puan Nurliza. Saya nak susur balik orang lama guru kita. Saya nak susur. Kalau dapat lah, harap dapat jumpa lah. Sebab di Kota Baru berhampiran dengan bangunan Perubatan Homeopati Malaysia. Perubatan Homeopati Malaysia tu. Kalender saya ada lagi. Siapa yang membeli kat sana boleh dapat kalender kat sana. Dalam beza 2-3 kedai aja dengan Perubatan Homeopati Malaysia itu ada satu perubatan herba Yunan. Okey, saya ingat Dr. Tiu ada hubungan dengan kedai Yunan ni. Saya mungkin boleh pergi tanya. Kalau ada kesempatan boleh cari susu galur. Susu galur. So kalau ada orang yang boleh kita hubungi, kita cuba carilah. Kalau kita boleh dapat maklumat, dapat bahan-bahan yang perlu kita simpan. Okey. Yang lain-lain tu saya tak sekarang ni tidak fokus lah untuk cari. Ada sahabat saya di Tanjung Malim di Taiping pun bertanya nak jumpa dengan saudara adik-beradik isteri Dr. Burhanuddin ke, ada yang sana dia kata. Saya kata saya tak mencarilah. Tak ada perkara penting yang saya nak susur dari situ. Tak tahulah, tengok keadaan bila masa perlu. Sebenarnya orang-orang lama ni kalau kita ada kesempatan dan kalau dia lebih terbuka, boleh menyampaikan apa yang dulu tersirat, kita boleh cari. Kita bukan pengkaji sejarah, tapi bagus untuk kita tahu dan kita boleh muatkan dalam satu bahan, dalam penulisan ke, dalam letak di arsip ke, supaya generasi akan datang boleh lihat bahan-bahan bersejarah yang bermakna, yang bernilai, sangat bernilai. Sebab itu saya kata buku Keputusan Ilmu Dukun itu sangat-sangat bernilai. Hari tu bila saya terima, saya duduk fikir apa saya nak buat dulu dengan buku ni. Bertahun-tahun saya simpan, duduk di situ, kejap tengok, tak tahu apa. Tapi bila
Saya lihat respons dan memang orang ada yang cari tu nak cari boleh dapat tak buku ni. Okey. So alhamdulillah kita ada sumbernya, makna Dr. Hamim Kamzari seorang popular pernah tulis buku juga, ada di Singapura, ada memiliki buku tersebut. Kalau boleh jumpa beliau, mereka yang kenal jumpa beliau lagi bagus. Okey, boleh beliau sampaikan dari mana puncanya buku-buku tersebut. Yang pastinya dia pastilah datang daripada orang yang menulisnya kepada anak murid dia, dan anak muridnya sampai kepada anak muridnya yang lain. Itulah yang saya sebut hari itu sebagai homeopathic lineage. Okey. Maknanya kita ada pengasas dia, orang yang mengasasnya walaupun bukan orang Melayu, orang India Muslim. Dia sudah menurunkan ilmu dia. Dia sudah menulis mengenai ilmu dia untuk disampaikan kepada cucu-cicit generasinya, sampai kepada Dr. Burhanuddin. Dr. Burhanuddin sampai kepada murid dia dan kepada 12 orang. Daripada murid-muridnya yang 12 dan Profesor Muhammad Yaakob ni, turun kepada murid-murid mereka yang 12-13 orang ni. Kemudian turun lagi kepada anak muridnya. Inilah lineage homeopati sebenarnya di Malaysia. Ada yang lain-lain yang luar, lulusan daripada luar itu sedikit saja. Dia tidak menyentuh perkembangan yang besar yang berlaku di Malaysia. Yang paling besar datang daripada susur galur Profesor Azim Sondi Rajah. Sehingga yang paling banyak mengamal sini, datangnya sumber dari sana. Mereka yang belajar melalui klinik, melalui persatuan semua, sumber dia ke situ. So, kita faham. Bila saya susur seperti ini daripada buku tersebut, jadi kita dapat memudahkan kefahaman orang awam tentang dari mana puncanya homeopatinya, puncaknya di mana dan sekarang menurun meluasnya, dari mana asal usulnya. Walaupun kita kata di Malaysia ni ada 5, 6, 7 persatuan, tapi asal usulnya di situ. Asal usulnya di situ. Profesor Muhammad Yaakob walaupun dia buat persatuan di bahagian selatan, asal usulnya juga daripada Azim Sondi Rajah. Orang lain yang buat tubuh persatuan lain pun asal usulnya di situ. Melainkan yang belajar di luar lah, mungkin Dr. Azizan belajar di tempat lain, Dr. Tiu mungkin ada separuh-separuh di tempat lain. Sabah pun saya ingat daripada PPHM juga, kebanyakan daripada PPHM. Cuma selepas itu ditubuhkan persatuan untuk negeri masing-masing. Itu. Paling besar peratusan, mungkin 60-70% adalah daripada persatuan yang diasaskan oleh Dr. Burhanuddin. Okey, yang mengasaskan persatuan pun lineage dia pergi kepada Profesor Azim Sondi Rajah. So itulah kedudukan sejarah di homeopati di Malaysia. Cuma kita perlu perkemaskan, semua orang kena faham. So itulah sebagai penutup hari ini, sebelum saya buat kerja lain. So insyaAllah kita jumpa lagi. InsyaAllah kalau tidak ada masalah esok, semua cuti, kita boleh sembang panjang sikit. Kalau tak ke mana sebelah pagi esok, insyaAllah. So terima kasih sahabat semua yang online live pada pagi ini. Mudah-mudahan apa yang kita bawa ini boleh kita sebarkan kepada umum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.